Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan grup discussion tentang masalah kewangan sebagai salah satu isu di dalam institusi kekeluargaan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada yang pertama, Sister Nur Atira binti Maulud, yang kedua, Sister Siti Nadirah Nasuha binti Suhaimi, yang ketiga saya, Sister Suaidah Farhana binti Mayasin, dan yang terakhir, Sister Nur Syifa binti Sari. Jadi pertama sekali, saya akan membincangkan isu masalah kewangan, lebih tepat lagi masalah urusan kewangan oleh pasangan sebelum, semasa dan selepas majlis sehari. Disebabkan zaman sekarang sudah menjadi adat untuk meletakkan harga pada duit hantaran buat kaum wanita, namun permasalahan yang timbul ialah amaun yang diminta terlalu tinggi dan melebihi tahap kemampuan si bakal suami. Mengambil contoh artikel daripada laman web Diva, perkongsian seorang suami yang telah bercerai oleh hal kerana beban hutang yang telah diambil untuk digunakan pada hari majlis sehari dan duit hantaran. Si lelaki menanggung hutang selepas berkahwin di mana dia terpaksa membelanjakan separuh duit gaji bulanannya hanya untuk melangsaikan hutang. Dengan keadaan ekonomi yang mendesak sekarang, barang kehidupan yang mahal telah menyebabkan si suami tidak mampu menanggung isterinya lagi. Dalam perkongsian ini juga, dikatakan pinjaman telah diambil hampir RM20,000 dan terlalu sukar untuk dibayar hingga terpaksa menjual kereta beliau. Juga dikongsikan, walaupun sudah bercerai, beliau masih menanggung beban hutang akibat wang hantaran yang tinggi dahulu masih perlu dibayar. Daripada perkongsian kes sebenar ini, dapat dibuktikan masalah kewangan dalam institusi kekeluargaan boleh berpunca daripada pengurusan wang ketika majlis perkahwinan dan kadar wang hantaran yang tinggi merupakan salah satu isu yang perlu dititik beratkan. Assalamualaikum, saya Nur Atira dan saya akan menerangkan tentang apa yang sepatutnya bakal pengantin melakukan untuk mengelakkan daripada berhutang dengan bank ataupun alung semata-mata untuk majlis perkahwinan. Pertama sekali, kita mestilah mengukur baju daripada sendiri, di mana kita seharusnya tahu jika kita tidak mempunyai duit yang mencukupi untuk buat majlis perkahwinan secara besar-besaran seperti di dewan, upah wedding planner dan jemputan 1,000 orang, buatlah majlis secara sederhana. Selesaikan yang wajib dahulu iaitu akad nikah, dan jika ada duit lebih barulah buat majlis persandingan yang bersesuaian dengan kewangan yang ada. Buat senarai bagi setiap barangan yang perlu dibeli untuk setiap majlis supaya kita dapat merancang kewangan kita dengan lebih efisien. Yang kedua, kadang-kadang bakal pengantin sama-sama tak kisah untuk buat majlis secara sederhana, tetapi keluarga pula yang mahukan majlis secara besar-besaran. Cuba untuk fahamkan keluarga bahawa duit yang ada tak mencukupi dan hanya cukup untuk digunakan untuk hidup bersama selepas berkahwin. Adat memang penting, tetapi jika ianya memberikan kemudaratan kepada kita, bukankah patut untuk kita elak. Jika keluarga masih berkeras untuk membuat majlis besar-besaran, minta mereka yang menyediakan duit untuk buat majlis tersebut. Pihak perempuan tak seharusnya berharap berlebihan jika kita tahu bahawa pasangan kita itu orang yang sederhana dan datang dari keluarga biasa-biasa saja dan tak mampu untuk memberikan wang hantaran yang banyak. Jika tak, seharusnya daripada awal kita pilihlah pasangan yang mempunyai banyak harta dan duit. Jika daripada awal kita melalui pasangan dan memangnya sama-sama berniat untuk berkahwin, kumpullah duit bersama-sama setiap bulan, sama ada di akaun masing-masing, di ASB, ataupun beli emas dinar dan sebagainya. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akan berikan pembentangan kepada rakan kumpulan yang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya, kita akan beralih kepada akibat tidak menguruskan kewangan dengan baik selepas perkahwinan. Perkara pertama yang ingin kami ketengahkan ialah ia boleh membawa kepada isu kesihatan mental seperti tekanan, kebimbangan, kehilangan harga diri dan kemurungan dalam ahli keluarga sama ada dewasa ataupun kanak-kanak. Sebagai contoh, ibu yang berstatus suri rumah mungkin tiba-tiba cuba untuk mencari kerja atau menggadaikan harta kepunyaan mereka.
Bapa yang berhutang pula akan berasa gagal, bersalah dan malu kerana kehilangan identiti mereka sebagai pembekal rezeki keluarga. Kesemua senario ini boleh menjejaskan keadaan mental mereka dan lebih teruk lagi mempengaruhi keupayaan fizikal mereka. Selain itu, pengurusan kewangan yang buruk juga boleh mempengaruhi kesejahteraan anak-anak. Menurut analisis kaji selidik kesejahteraan masyarakat kanak-kanak meramalkan bahawa dalam isi rumah yang mempunyai masalah hutang dengan tunggakan, 23% kanak-kanak mempunyai kesejahteraan yang rendah. Ini kerana menyediakan keperluan dan kehendak biasa anak-anak akan menjadi sukar. Mereka perlu menyesuaikan diri dengan perubahan yang mungkin berlaku disebabkan keadaan kewangan mereka yang tidak stabil. Anak-anak juga mungkin berasa malu kerana mereka tidak mampu membeli barang yang sama seperti rakan sebaya mereka. Pada masa yang sama, ini juga boleh mencetuskan perbalahan keluarga yang akan memburukkan hubungan sesama ahli keluarga. Bukan itu sahaja, ibu bapa dapat dianggap sebagai pengaruh utama pada tingkah laku dan tabiat berbelanja anak mereka. Jadi, tabiat yang ditunjukkan memberi kesan yang lebih dalam daripada apa yang dipelajari secara formal. Jika anak-anak hanya melihat ibu bapa berbelanja secara berlebihan, bersikap impulsif atau mengutamakan kehendak daripada keperluan, mereka akan menerima mesej yang salah tentang pengurusan wang yang betul. Terdapat kemungkinan tabiat kewangan yang buruk itu akan diwarisi oleh anak-anak. Oleh itu, kita dapat lihat betapa teruk akibatnya jika ibu bapa gagal menguruskan kewangan anak mereka dengan betul. Seterusnya, kewangan merupakan antara keperluan penting yang perlu disediakan oleh pihak suami dalam sesebuah rumah tangga. Namun, pengurusan kewangan yang lemah oleh pasangan memberikan impak negatif terhadap mangsa, terutamanya golongan isteri menerusi tingkah laku penderaan emosi, fizikal serta kewangan. Antara faktor-faktor yang menyebabkan kewangan sesebuah keluarga itu tidak stabil yang telah kami dapati ialah yang pertama, gaya hidup yang mewah. Kemahuan melebihi kemampuan. Kita mungkin sangat teruja untuk pergi melancong ke serata dunia atau membeli telefon bimbit yang paling canggih serta semata-mata untuk nampak bergaya. Namun, gaji kita hanyalah kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sekiranya wang yang ada di tangan tidak mencukupi, amat dinasihatkan untuk menangguhkan dulu pembelian itu daripada kita perlu berhutang. Faktor yang kedua ialah tiada simpanan. Pada usia 20-an, ramai yang tidak mempunyai kesedaran untuk membuat simpanan dan cenderung untuk membelanjakan semua wang gaji tanpa menyimpan walaupun sedikit. Ada simpanan yang mencukupi untuk digunakan semasa bersara amatlah penting untuk kelangsungan hidup. Namun begitu, simpanan tersebut bukan hanya untuk hari tua. Simpanan juga amat penting sekiranya berlaku kecemasan yang tidak disangkakan seperti kemalangan, kematian, sakit, kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Sebab itu perlunya ilmu pengurusan keuangan ditekankan dalam kursus perkahwinan kerana tabiat orang kita yang tidak gemar menghadiri taklimat atau mendalami ilmu ekonomi. Jadi dari ilmu yang diajar itu boleh melengkapkan pasangan berkenaan sebelum menempuh alam perkahwinan. Akhir sekali, pasangan yang bakal berkahwin perlulah berterus terang dengan pasangannya mengenai segala tanggungan termasuk bebanan hutang individu. Kalau hendak berkahwin, ukurlah baju di badan sendiri dan mengikut kemampuan kewangan. Jangan hanya mahu dilihat megah, tetapi akhirnya terpalit dengan hutang selepas bernikah. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.